أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita terus bersama-sama berada dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ni kita bacakan kitab para alim ulama, peninggalan para alim ulama kita dulu, yang kita namakan sebagai kitab turas, kitab turas. Dan bersama kita kitab penawar bagi hati, dan kita sudah masuk kepada muka surat ni belah fasal yang kelima pada menyatakan farash. Farash. Jadi kitab penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, dia ada 3 fasal, 3 fasal, 3 bab besar. Yang pertama ni dia cerita berkaitan dengan 7 anggota dulu. 7 anggota yang mana manusia ni buat maksiat dengan 7 anggota tersebut. Pertama sekali mata, kemudian telinga, kemudian mulut, kemudian kaki, tangan, kemudian farash. Farash ni kemaluan lah, tak kira lelaki puan. Dan yang terakhir perut. Perut maksiat perut. Jadi 7 tu semuanya adalah kita kata anggota-anggota yang dilakukan maksiat dengan anggota tersebut. Fasal yang kelima pada menyatakan farash. Farash yakni kemaluan. Orang Arab bila mana dia sebut farash, dia tidak itlak kepada orang puan saja. Orang lelaki pun disebut farash juga, kemaluan juga. Dia makna asal farash ni adalah lubang. Lubang. Tu jangan tukar, jangan pergi baca farjun. Farjun tu lain maksudnya. Kena baca dengan farash. Baca dengan farjun. Jangan baca farash. Dia kena sepatutnya kalau ikut dalam bahasa Arab dia kena mati ra tu farj. Kalau baca farajun mana lain. Farajun mana lain. Kalau baca farjun barulah kena pada kemaluan. Tu dalam bahasa Arab lah, cuma dalam Melayu kita panggil farah gitulah. Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Fasal yang kelima pada menyatakan farjun, yakni kemaluan. Ketahui olehmu siapa? Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, wahai pembaca, wahai orang yang baca kitab dia ni. Ketahuilah olehmu bahawasanya al-hal wa sya'n, bahawasanya Allah Taala menjadikan ia, ya Allah, bagi engkau akan farash. Allah Ta'ala buat kemaluan bagi setiap manusia ni kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Kerana tujuan apa Allah Ta'ala buat kemaluan bagi manusia? Dia kena tahu fungsi dia tu. Allah Ta'ala buat mata. Apa dia tujuan fungsi mata kita? Barulah kita ni boleh gunakan mata kita untuk perkara yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala buat telinga, apa fungsi telinga? Allah Ta'ala buat mulut, apa fungsi mulut? Allah Ta'ala buat perut, apa fungsi perut? Allah Ta'ala buat tangan, buat kaki, semuanya ada fungsi yang bangsa akhirat
Fungsi yang mana dengan anggota kita tadi tu kita boleh pahala akhirat. Nah. Masya-Allah tabarakallah. Tu gapo fungsi akhirat bagi faraj, bagi kemaluan, tak kiralah lelaki atau puan. Tak, gapo tujuannya? Iaitu mengadakan anak dengan dia. Nak suruh biar beranak. Laki bila mana dia kahwin dengan orang puan, maka golik-goliknya ada anak. Bila mana ada anak itulah rezeki yang besar pada kita. Kita mati, anak duduk doa kita duduk dalam kubur, anak duduk baca Quran ke kita. Tu. Jadi anak tu adalah saham akhirat kita. Kena ingat molek, anak tu adalah saham akhirat kita. Tu. Jadi Allah Taala jadikan kemaluan ni bukan suka-suka. Tak. Pakai Allah Taala jadikan langit dan bumi pun bukan suka-suka. Semuanya ada tujuan yang jenis akhirat. Tujuan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Taala buat kemaluan adalah untuk ada anak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, tanakahu artinya berkahwinlah oleh kamu. Tanasalu. Nescaya kamu mendapat anak-anak. Bila mana kahwin dapat anak. Tak kahwin nak boleh anak pun anak. Macam mana kalau seorang tu nak boleh anak tapi tak usah kahwin, ambil anak akak ke? Kalau anak akak dia tak panggil nasal. Nabi kata tanah salu. Tanah salu ni anak daripada kita sendiri, zuriat kita sendiri. Kalau anak akak tu bukannya nasal Jenaknya tanah salu ni anak daripada seorang suami dengan seorang isteri. Tu. Bila mana kahwin maka dapat anak-anak, ramai anak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi. Maka bahawasanya aku bermegah-megah. Nabi kata dia, aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Sebab apa tu? Sebab umat Nabi lah umat yang paling ramai sekali. Nak meramaikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya orang tu orang juru, orang soleh kena anak ramai. Betul tak? Anak orang juru ramai. Barulah semakin ramai umat Nabi yang juru. Semakin ramai orang yang akan bawa perjuangan agama, bawa perjuangan Islam. Kenapa? Kerana ramai. Ni kalau anak orang juru sikit, orang jahat ramai anak. Jadi kan payahlah. Payah. Bukan kata beramai-ramai anak orang jahat tu jahat belaka, tidak begitu maksudnya. Tapi kan golik-goliknya bila ayah tak berapa nak baik, maka anak pun lebih kurang lah. Tapi kalau ayah baik, insya-Allah anak pun baik. Golik-goliknya begitulah. Tu. Jadi hadis ni riwayat Syaikhan, yakni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau disebut Syaikhan dalam hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tanakahu, kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Bila mana kahwin, tanasalu, maka akan dapat anak ramai. Dan Nabi akan bergembira, Nabi akan bermegah-megah, berbangga. Nabi berbangga dengan umatnya yang ramai, berbanding umat-umat yang lain pada hari kiamat nanti. Itulah tujuan tak? Tujuan Allah Ta'ala buat tu ada hikmah yang besar. Jadi Islam ni Islam agama yang meraihkan tabiat manusia. Manusia ni dia ada syahwat, jadi nafsu. Tak boleh kita nak nafikan, kita kata tak boleh, kena kerak nafsu, lawan nafsu. Sehingga apa? Sehingga kita tak boleh kahwin. Tu orang panggil bersangatai tu. Tasyaddud orang panggil. Berlebih-lebihan bersangatai dalam agama yang dilarang juga dalam agama. Ada sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak puasa seterik. Tak sibuk kok. Dia kata gitu. Aku nak puasa seterik, tak sibuk kok. Yang pertama. Sahabat kedua kata, ya Rasulullah, aku nak ibadat malam-malam, tak tidur. Nah, sahabat yang ketiga, dia mari, dia kata, ya Rasulullah, aku nak tinggalkan isteri aku. Mungkin nak cerai, maksudnya dia tak bersama dengan isteri dia sampai bila-bila. Nah, seolah-olah dia ni buat ibadat sehingga kan dia ni tak untuk tak untuk bersama dengan isteri. Maka Nabi kata, sungguhnya aku puasa dan aku berbuka. Nabi puasa, Nabi buka, dan Nabi tidur pada waktu malam, dan Nabi kahwin, maksudnya Nabi bersama dengan isteri-isteri. Nabi tanya pula, antara kita ni siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling bertakwa pun dia raikan tabiat dia. Bila mana ada isteri, dia berkahwin, ada isteri, dia tunaikan hak kepada isteri dia. Dia tidur malam, dia tunaikan hak untuk badan dia. Badan kita ni ada hak juga, dia nak rehat. Jangan kita nak puasa, tak secara, tak tidur dah, nak buat ibadat, nak baca Quran, nak buat tu. Sehari tu je boleh buatnya kalau boleh. Kalau boleh buat pun sehari je, 2 hari, lepas tu kata lembek lah. Sebab apa? Sebab kita tak jaga hak badan kita. Kalau kita jaga hak badan kita nak peluh, kita kena peluh sikit buat kerja biar peluh. Badan kita nak kepada rehat, kita kena berehat, tidur. Badan kita nak kepada misalnya fizikal kita ni nak kepada syahwat, maka Islam benarkan, haruskan untuk berkahwin. Yang mana dengan berkahwin itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki yang mencurah-curah lagi. Allah Taala bagi pelbagai lagi nikmat-nikmat yang begitu banyak dengan perkahwinan, yang mana demi untuk menjaga kemaluan. Ini jaga kemaluan, nak ikut saranan dan juga apa yang disebut oleh agama. Situ. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Artinya apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya. Kita boleh buat amal tak hidup ya. Kita boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh semaya, boleh buat itu, boleh buat ini, buat amal, sedekah dan sebagainya, masa hidup saja. Bila mana mati, putus amalan. Tak boleh nak buat amal. Putus oleh amalnya. Tak masuk dah pahala kepada kita. Melainkan daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara ni menjadi menyebabkan kita ni boleh lagi pahala, boleh lagi amal. Apa dia? Pertama, wakaf. Terjemah wakaf sadaqatin jariyatin. Sedekah yang berlari. Sedekah yang berlari. Maksudnya dia berlari, sedekah tu dia berjalan. Berjalan. Masuk dalam akaun pahala kita. Tu masuk sedekah jariah. Kalau sedekah tu berhenti situ, tak jariah lah. Tak berlari, tak berjalan lah. Maksudnya kita buat wakaf. Kita sedekah yang mana kegunaan hasil daripada sedekah kita tu orang masih lagi guna. Orang duk guna. Kita sedekah untuk masjid, orang mari semaya. Kita lepas pada sedekah tu mati, tak ada semaya masjid, tak ada siap masjid. Agak-agak boleh dia semaya juga, tak ada semaya, mati kita. Tapi orang lain mari semaya. Tak jariah. Sedekah kita dulu tu, sebelum kita mati tu, jariah, dia berjalan masuk dalam akaun pahala kita. Masya-Allah tabarakallah. Tu nombor 1. Jadi walaupun kita mati dah, amalan tak boleh nak buat dah, baca Quran tak boleh dah, mayat tak boleh dah, tapi pahala masuk lagi melalui sedekah jariah. Tu. Sedekah jariah ni dia super pecing. Kalau kita nak pakai kursi dunia lah, super pecing. Tak? Kita kerja 30 tahun, 25 tahun, pecing.
Lepas pecek tu tahu kerja apa dah, duk main dengan cucu, duk pergi sejik, balik sejik. Pagi beli nasi pakai roti canai. Tahu ada kerja-kerja kita dulu tu, di jabat ke apa tu. Tapi masuk 23 hari bulan masuk gaji. Ni, kerja tak buat, gaji masuk. Tu. Suka ke tak suka. Suka patut orang berebut berebut nak boleh jawatan tetap, berebut nak boleh pecek tu. Sebab apa? Sebab tak buat kerja boleh biti. Tak, ni suka juga ni. Tak. Kita bagi sekali je. Tapi bila mana benda tu berjalan, orang mari semaya misalnya di masjid tak, kita dapat pahala. Tu masya-Allah tabarakallah. Jadi walaupun mati tetap mengalir pahala dengan sedekah jariah. Itu yang pertama. Dan kedua, wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dengan ilmu tersebut. Kita duk mengajar, kita duk sebarkan kebaikan, kita berdakwah, dak sebar ajak orang mari masjid dan sebagainya, sebarkan ilmu. Kita ajar anak kita boleh baca Quran, dia baca Quran, pahala mengalir ke kita. Tu. Tak niat lagi kalau dia niat suku, boleh pahala lain pula. Pahala mengajar. Mengajar baca Quran, mengajar bahasa Arab. Dapat mana boleh. Kalau tak boleh, kita pergi atas sekolah. Tak. Dah kita tak ada mengajar ataupun tak boleh nak mengajar, tak pandai. Mungkin ada setengah orang tu dia pandai, tapi dia nak mengajar dia tak pandai. Ada juga kita. Atas sekolah, mengaji ilmu agama dan sebagainya, itu juga adalah sebahagian daripada usaha untuk kita bagi ilmu kepada anak ataupun orang lain lah, anak murid dan sebagainya. Yang mana dengan ilmu kita tu bagi manfaat kepada orang lain. Kita ada anak murid, kita mengajar. Ilmu yang dia dapat, dia ajar kepada orang lain pula. Kita mati dah. Kita mati 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi kita mati. Ilmu tu dia ajar kepada orang lain. Orang lain ajar kepada orang lain pula. Ilmu tersebut dapat diambil manfaat dengan dia, maka pahala masuk kepada kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlak. Kata Nabi, jadilah kamu orang alim. Nombor satu sekali kita kena target jadi orang alim. Pak Nabi kata kun aliman, nombor satu sekali jadi orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, bukan semua kita faham tak. Kalau semua orang alim, tak ada mad'unya. Mesti ada juga orang yang tidak alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, muta'alliman. Tu tangga yang kedua. Kun aliman au muta'alliman. Muta'alliman ni orang belajar. Orang belajar orang belajar. Jadi nak belajar ni kena ada kitab. Orang belajar kan, dia ada kitab, dia ada pen, dia catat, dia dobik, dia tanda. Tu tanda orang belajar. Budak sekolah lah, pelajar-pelajar sekolah kan. Pergi sekolah bawa buku, bawa pen, dia catat. Tu muta'alliman, orang yang belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, jadi golongan yang ketiga, mustami'an, orang yang mendengar. Orang yang mendengar ilmu. Suka dengar ada kuliah maghrib, suka deh. Mari dengar kuliah maghrib. Tu mustami'an. Kalau tak jadi mustami', jadilah orang yang kepak apa? Muhibban, orang yang kasih kepada ilmu, suka kepada ilmu. Kadang-kadang sibuk tak ada nak dengar, tapi bunyi ada kuliah, bunyi ada ceramah agama dan sebagainya, dia rasa suka, rasa kasih, rasa nak pergi dengar. Walaupun kadang-kadang tak ada nak dengar. Tu panggil muhibban. Dia janganlah kamu jadi golongan yang kelima. Maka kamu akan binasa. Gapo dia golongan kelima? Golongan kelima ni alim pun dak, ngaji pun dak, dengar pun dak, kasih kepada ilmu pun tidak. Maka akan hancur binasa. Maksudnya akan jadi sesatlah. Akan mudah disesatkan oleh syaitan apabila kita ni tidak belajar. Jadi perkara yang kedua, bila mana mati tapi pahala masih lagi mengalir, ilmu yang diambil manfaat. Kadang-kadang orang dia tak boleh nak mengajar. Setengah orang ni
dia suka ke ilmu, tapi dia mungkin masa-masa lama dia, masa muda dia tu dia tak ada nak mengaji. Bila mana dia besar sikit, dia tua sikit, dia suka pada ilmu. Ada setengah tu tak, dia bagi duit. Dia bagi duit untuk orang belajar. Tu. Tolong untuk orang mengaji. Ada orang tu kadang-kadang dia kaya, pitih banyak, tapi ilmu tak ada. Dia buat sekolah, dia buat tahfiz, dia buat madrasah, dia buat pondok. Dia bagi sumbangan untuk hidupkan ilmu. Itu juga masuk dalam kategori ilmu yang dimanfaatkan juga. Jadi dengan dia bagi sumbangan tu, orang boleh mengaji. Dia sponsor guru, dia sponsor pelajar-pelajar. Pelajar mengaji percuma, dia tanggung belaka, makan minum dan sebagainya. Itu juga pahala besar juga tu. Jangan kita nampak macam biasa-biasa saja. Tidak. Baik, dan ketiga wanita syahid kita ni, ini ayat sin ni. Dengan jaga kemaluan, kahwin, anak dapat anak. Dan dengan anak tadi, apa manfaat dapat dengan anak tadi? Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoakan baginya. Masya Allah tak? Boleh anak yang berjuru. Kau ramah, kau molek tak? Ramah juru alhamdulillah lah. Kalau ramah tak pakar. Kalau ramah kau buah, banyak juga tu. InsyaAllah lah. InsyaAllah besar-besar dia akan berubah juga. Budak ni kadang-kadang tak kecil je dia buahnya. Tanya dia kecil, tanya dia sekolah menengah tu. Waktu tu kemucuk kebuasan dia. Kemucuk dia punya liar dia tu. Dia punya ranah dia tu. Masa itulah kemucuk dia. Jadi masa tu kita kena sabar lah. Sabar. Ambil pendekatan yang terbaik bagi nasihat. Tak cukup kita bagi nasihat. Suruh cikgu-cikgu dia bagi nasihat. Suruh saing-saing dia. Minta saing dia pula nasihat. Jadi budak ni dia mudah terkesan dengan saing-saing. Berbanding dengan mak ayah. Tak? Dia mudah dengar kata saing daripada mak ayah dia. Jadi kita gunakan kesempatan tu. Tak? Cari saing-saing dia. Kita kenal kan. Kayak ni. Tolong nasihat. Ajak dia ni. Pergi sini. Ajak dia mari masjid dan sebagainya. Tu pendekatan lah. Pendekatan. InsyaAllah. Jadi anak yang beriman. Yang mana mendoakan bagi mak ayah. Jadi anak tadi akan menyebabkan kalau kubur gelap cerah kubur dengan pahala ataupun doa-doa yang anak tersebut hantarkan kepada mak ayah mereka. Batulah kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu kali kita doa sore dak. Kali kita jadi email doa ramai-ramai Rabbighfir lana. Rabbighfir lana. Wahai Tuhan, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Lana. Wali walidina. Jangan wali walidayya. Wali walidina dan juga ibu bapa kami semua. Tu baru betul ni Rabbighfir lana wali walidayya. Doa dia sore juga Rabbighfir lana wali walidina. Walidina maksudnya ibu bapa kami semua. Warhamhum dan rahmatilah mereka. Bukan warhamhuma. Warhamhum, rahmatilah mereka kama rabbawna. Rabbau. Hum rabbau. Kama rabbawna. Seperti mana mereka mengasihi ataupun mentarbiah kami saghira ketika kami kecil. Tu dari sudut nahwu lah. Kalau kita jadi email ke apa, kena perhatilah doa-doa kita tu biar betul juga. Habis hadis. Jadi dengan kita jaga faraj, jaga kemaluan, kita jaga kemaluan lagu mana? Kahwin. Dengan berkahwin. Batu Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda. Nabi khitab, Nabi royak kepada pemuda. Apa sebab pemuda ni tengah galak ni? Tengah galak nak menikah ni. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa daripada kalangan kamu yang ada ba'ah, yang ada kemampuan untuk menyediakan mahar, sebagai ulama kata. Ada dah pitih nak menikah,
Nah, mahar kahwin falyatazawwaj, maka kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa? Kerana kahwin ni boleh menundukkan pandangan. Dan juga boleh menjaga kemuliaan, kemaluan tu. Boleh menjadi dinding kepada kemaluan kita bila mana kahwin. Kalau tak kahwin, maka dia akan cari buat haram lah. Tak cari gawe gemari. Dia pekat paling besar sekali, pekat paling tinggi sekali, kejahatan faras ni berzina, berzina waliyazubillah. Ini habis tu kahwin. Baik. Kalau tak boleh kahwin, maka puasa. Nak kahwin tapi piti tak ada. Nak tengah kerja cari piti. Tak boleh kahwin lagi. Habis tu puasa sebab puasa dia akan menyebabkan tubuh kita lemah. Bila mana tubuh lemah, maka syahwat pun akan jadi lemah juga. Berkata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata ditulis baginya, bagi seorang itu, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Masya Allah. Ayah ada anak. Anak buat amal baik, pahala boleh ke anak. So, nak dia buat. Kemudian pahala tu, pahala yang sama boleh juga kepada ayah. Masya Allah. Lepas tu kalau anak kita juru lebih pada kita, jangan marah. Jangan deki dengan dia. Molek baru. Kalau anak, gua anak ni. Lebih pada aku ni. Tak lepas besar dah. Jangan. Sebab segala amal yang dia buat ni, kata Imam Ibn Hajar, boleh juga kepada ayah. Boleh kepada kita juga. Itu Masya Allah, tabarakallah. Anak kita buat kebaikan, duk sebar ilmu dan sebagainya, Masya Allah. Pahala tu boleh kepada ayah, serupa dengan anak boleh juga. Lepas tu kali kita jadi anak, lagu mana? Laki nak boleh ke ayah kita. Jangan dekut gitu. Jadi buat. Semakin banyak kebaikan yang kita buat, semakin banyak pahala yang Allah Ta'ala ganjarkan. Jadi Imam Ibn Hajar kata, ditulis baginya, bagi ayah tadi. Ditulis bagi seorang ayah tadi, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia segala amal oleh anaknya, anak ayah tadi. Jadi segala amal yang baik yang dibuat oleh anak, pahala dia tu serupa boleh ke ayah juga. Bukan bagi pitih ni 100 bagi 2 50. Allah Taala kalau bagi pahala 100 ke ayah, ke anak, ayah boleh 100 juga. Ganda. Kalau duit 100 nak bagi 2 orang, ayah dengan anak 50-50. Tapi ni bukan 50-50 ni. Tak. 100 juga. Tu masya-Allah. Jadi kata Imam Ibn Hajar, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Jadi segala amal baik yang dikerjakan oleh anak, pahala yang sama dapat kepada ayah. Besar ni. Besar. Tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Tapi kalau anak buat jahat, tak naik ke ayah. Anak tu buat macam-macam jahat tu, dosa dia tu tak naik kita. Tak. Lainlah kalau redha, ayah redha, dosa jugalah. Ar-ridha bil maksiati, maksiatun, redha dengan maksiat, satu maksiat juga. Tapi pahala yang dibuat oleh anak akan dapat kepada ayah. Ni syarah kepada hadis tadilah. Hadis yang kata, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Tu masya-Allah, tabarakallah, besar. Kalau kita perhati molek gapo Ibn Hajar kata ni besar. Besar. Anak kita ni tak tahu dia buat amal bila. Tak. Dia kadang-kadang dia besar, dia kahwin, pula kahwin. Dia pula ada anak. Dia duduk suku kita. Tak tahu dia buat apa. Tak. Dia duduk baca Quran masa mana. Tak.
Kita duduk rumah, dia baca Quran juga. Tak? Dia baca Quran, masuk juga pahala kita. Nah. Batu kena jaga molek ni. Biar doa ke anak kita. Biar anak kita ni jadi orang. Nah, juru. Sebab apa? Sebab pahala dia tu, tak? Bila mana kita mati, kebajikan-kebajikan yang dia buat tu akan masuk juga kepada kita. Nah. Ibadat yang dia buat, kebaikan yang dia buat, masuk juga pahala kita. Dosa dia, dosa tak. Dosa tidak kan. Dia buat dosa, dia buat maksiat, tak naik. Tapi kalau pahala naik. Masya-Allah, tabarakallah. Besar. Demikian lagi menjadikan Allah Taala bagi engkau akan farash kerana kegunaan dunia. Tadi Allah Taala buat, Allah Taala jadikan kemaluan bagi manusia ni kerana kegunaan akhirat. Gapo kegunaan akhirat? Berkahwin. Gapo kelebihan berkahwin? Dapat anak. Bila mana dapat anak, Nabi berbangga dengan umatnya yang ramai di hari akhirat. Ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi. Nah, kemudian lagi pula bila mana ada anak, kita mati, pahala mengalir kepada kita. Dengan waladin salihin yad'ulah. Seorang anak yang soleh, yang beriman, yang berjuruh berdoa kepada ayah dia. Ada kata Imam Ibn Hajar, setiap amal kebaikan yang dibuat oleh anak akan naik juga kepada ayah, seumpama dengan pahala yang dia dapat. Serupa pahala. Tapi dosa, kejahatan tak naik. Tak naik kita kan. Masya-Allah, tabarakallah. Lagi pula apa kegunaan? Kegunaan farash dunia. Kegunaan dunia bagi farash iaitu bersedap-sedap dengan jima'. Tu. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Bila mana bersama, jadi walik-waliknya tak lekat mengandung, suka kat boleh anak tak. Bila mana boleh anak, mai dengan anak letih kerja tak. Tempat kerja letih, balik rumah tengok muka anak, suka kita dukung dia duk suka-suka masya-Allah. Ilah habis letih tak. Enggak bukan kita seorang suka. Mak ayah kita boleh cucu. Suka mak ayah, sama kena mak ayah baik pun gapo korima. Boleh cucu tiba-tiba jom bayi molek-molek ilah backing. Ada orang gitu tak? Asalnya backing jenis bengih. Boleh cucu juga. Jenis boleh jadi pengasih pula, masya-Allah, tabarakallah. Baby itulah. Jadi boleh bergembira dengan anak yang lahir tu. Tu hasil orang panggil kegunaan farash ataupun kegunaan kemaluan hidup dunia tu. Baik, yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Yang bermula mereka itu anak-anak tu sebesar-besar perhiasan dunia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-ayata ay iqra'il ayata. Artinya bermula harta benda dan segala anak itu perhiasan hidup dunia. Harta ni perhiasan, anak-anak perhiasan. Dengan orang ada harta nak dia beli kebun. Hujung-hujung minggu pergi kebun, suka tengok dah. Tengok kebun. Tengok nak buah ni. Musangking ni. Suka. Zinah perhiasan. Tak. Kemudian ada anak, suka juga. Anak-anak kecil dan sebagainya, masya-Allah, tabarakallah. Itu adalah zinah, yakni perhiasan hidup di dunia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayata ay iqra'il ayata. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan. Itu perhiasan tak? Memang Allah Taala hiaskan hidup kita ni berasa nak kepada orang puan. Jadi tu perhiasan. Itu adalah sebahagian daripada rahmat Allah SWT kepada kita. Hamba berasa nak menikah. Jodoh tu, normal lah tu. Kalau berasa tak si menikah, ada masalah tu. Berasa nak kau retina, jodoh tu, normal. Biasa. Tak kata tu. Hubbus syahwat minan nisa. Keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Situ.
Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Bermula mensyukurkan ini anggota. Lagu mana cara kita nak bersyukur dengan anggota yang Allah Taala bagi ni? Dah dengan tu dapat nikmat. Dapat anak, dapat nikmat yang pelbagai dengan Allah Taala bagi. Tak buat kepada manusia ni kemaluan, dengan dapat dengan perkara tu, dapat banyak nikmat, maka nak bersyukur lagu mana? Engkau memelihara daripada yang diharamkan. Itu cara dia dah. Kita jaga daripada perkara yang diharamkan. Gapo perkara diharamkan tu? Seperti zina. Masya-Allah tak terkutuk ni. Perbuatan yang terkutuk waliyazubillah. Moga-moga Allah Taala jaga kita, Allah Taala jaga juga anak isteri kita, keturunan kita lah. Amin ya rabbal alamin. Dan liwat. Liwat. Ni mendatangi daripada belakang, liwat. Dengan highway pun dikira liwat juga. Dan mengeluarkan air mani, yakni dengan tangan sendirilah. Mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jarinya. Jari ke jariah? Jari. Jariah tu Jariah. Jariah ni maksudnya hamba mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Tu situ maksudnya waktu ambil air mani dengan tangan sendiri, waktu haram kalau tangan isteri tidak haram. Tangan hamba, jariah tu hamba hamba tidak haram. Tu. Dan memeliharanya daripada yang syubhat. Memelihara daripada yang syubhat, memelihara kemaluan daripada yang syubhat, seperti jima' pada nikah yang batil. Tu jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Jagalah. Dan jika tiada, nescaya adalah ia haram, bukan syubhat. Telah berfirman Allah Taala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan, walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj itu, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Itulah. Jadi yang harus bagi seorang lelaki untuk ambil kesedapan adalah daripada isteri ataupun hamba sahaya. Lah ni tak ada hambanya. Tapi kalau ada sistem hamba, contoh pada suatu ketika dahulu, maka boleh seorang tuan tu dia nak bersedak-sedak dengan hamba dia. Dengan syarat bukan bini orang lah hamba tu. Bukan bini orang. Sebab tu hamba ni, kalau kita belajar bab hamba, bila mana seorang tua dia beli hamba baru, maka dia ada satu hukum kita panggil istibrak. Hukum istibrak. Gapo dia istibrak? Istibrak ni maksudnya seorang tua ni bila mana beli hamba baru, dia tak boleh nak bersama lagi dengan hamba tu. Dia kena tunggu satu kali suci. Tu panggil istibrak. Berbeza dengan kalau contoh iddah. Kalau seorang wanita diceraikan, iddah dia 3 kali suci. Kena tunggu 3 kali suci baru boleh nikah lain. Ini istibrak sekali suci. Jadi seorang hamba tu kena tunggu. Seorang tua tu dia kena tunggu. Hamba dia tu sekali suci dulu. Wajib kena tunggu barulah boleh untuk dia bersama dengan hamba tadi. Tu dia sudut hukum lah. Jadi itulah beberapa perkara yang mungkin kita berhenti sini ila aqal dan diketahui olehmu. Situ. Jadi kesimpulan kita pada malam ni jadi Allah Taala jadikan kemaluan bagi manusia ni ada fungsi kegunaan dia ada kegunaan akhirat dan ada kegunaan dunia. Dan bila mana Allah Taala buat, maka kita kena bersyukur, wajib bersyukur di atas nikmat tersebut. Tak, nikmat juga tu. Tak, Allah Taala buat tu. Ada nikmat. Bila mana nak bersyukur, lagu mana cara bersyukur? Iaitu elok daripada buat perkara yang haram. Seperti gapo perkara haram tu? Seperti zina, liwat, istimna.
Kalau istimna mengeluarkan mani dengan tangan sendiri waktu diharamkan oleh Allah. Diharamkan tu. Para alim ulama mengatakan ianya adalah satu perkara yang diharamkan. Melainkan tangan isteri ataupun tangan jariah, bukan jari jariah. Kalau kitab yang Rumi tu kena betul lah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa ilmu atam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.